Tuan-tuan dan puan-puan, demi memperkukuhkan mekanisme Pakatan Rakyat dan mengambil iktibar dari krisis gemeluk politik di Selangor, sukacitanya saya ingin mengemukakan 5 cadangan untuk dipertimbangkan oleh pucuk pimpinan parti seperti berikut. Yang pertama, wujudkan Majlis Pimpinan Negeri Pakatan Rakyat di setiap negeri. Dan Majlis Pimpinan Negeri wajib mengadakan mesyuarat council meeting sekurang-kurangnya 2 bulan sekali. Keputusan Majlis Pimpinan Negeri adalah mengikat dan harus dihormati oleh semua pihak. Saya bagi contoh, pembahagian kerusi untuk bertanding. Perak kini mempunyai agenda pembahagian kerusi antara 3 komponen negeri. Kita harap, orang Islam kata insya-Allah, kita akan siap dan maju mara ke depan sekurang-kurangnya mulai the first half of 2015. Kita dah siap. Dan sebab itu kita boleh mengorak langkah untuk memastikan semua kawasan yang dikenal pasti ada petugas-petugas, ada ahli-ahli yang menjaga kawasan tersebut dan tidak menjadi usul ataupun isu pada saat-saat terakhir menjelang pilihan raya. Cadangan yang kedua, Majlis Presiden wajib mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan untuk membincangkan isu-isu semasa, mengeluarkan arahan dan melakar dasar untuk Pakatan Rakyat. Keputusan bersama yang dicapai oleh Majlis Presiden Pakatan Rakyat mesti dihormati dan dituruti. Mana-mana pemimpin tanpa mengira kedudukan pangkat jawatan yang engkar kepada keputusan Majlis Presiden harus mengundurkan diri dan hilang kelayakan untuk menerajui pimpinan parti tersebut. Contohnya, isu Menteri Besar Selangor. Sekiranya Majlis Presiden dah buat keputusan, kita sama ada suka tak suka, mesti ikut dan akur. Barulah Pakatan Rakyat mempunyai mekanisme yang matang untuk mara ke depan. Tidak ada satu keputusan yang boleh memuaskan hati semua pihak. Tetapi sebagai pemimpin mesti berani untuk membuat keputusan. Yang ketiga, keputusan Majlis Presiden mesti disampaikan kepada pucuk pimpinan parti di setiap negeri supaya semua negeri mengamalkan pendirian bersama dan mengelakkan keputusan Majlis Presiden dipandang remeh dan diputar belik oleh pihak lawan, sama ada di luar Pakatan Rakyat ataupun dalam musuh dalam selimut yang akan cuba memutar belik keputusan yang dibuat oleh Majlis Presiden. Keempat, ketiga-tiga parti adalah bebas untuk mendukung perjuangan parti masing-masing. Tetapi hanya dasar atau keputusan yang dipersetujui oleh Majlis Presiden adalah dasar bersama Pakatan Rakyat yang akan dilaksanakan seperti buku cingka. Tanpa persetujuan ketiga-tiga pihak, mana-mana cadangan atau saranan adalah tidak mengikat Pakatan Rakyat dan tidak boleh dilaksanakan. Contohnya, kita menghormati isu seperti hukum hudud. Bebas adalah bebas untuk memperjuangkan sebagai Muslim. Tetapi DAP sebagai bukan Muslim katakan adalah bebas untuk mengeluarkan pandangan. Yang pentingnya muafakat, persetujuan ketiga-tiga parti dengan semangat mutual respect, saling hormat menghormati. Hanya dasar yang dipersetujui oleh ketiga-tiga pihak dapat dilaksanakan. Saya rasa dengan mekanisme ini menunjukkan kita mempunyai kematangan berpolitik dan rakyat akan yakin Pakatan Rakyat mampu untuk memimpin tanah air kita. Cadangan terakhir saya iaitu yang kelima. Ketiga-tiga parti perlu mencari muafakat dan formula terbaik dari masa ke semasa untuk memperkukuhkan hubungan Pakatan Rakyat dan memandangkan pemuafakatan Pakatan Rakyat telah dipersetujui oleh Convention PKR, telah dipersetujui oleh Convention DAP serta Muktamar PAS. Maka sesiapa pemimpin yang ingin mematuhi keputusan badan tertinggi parti
harus meninggalkan parti masing-masing supaya tidak menjejaskan perjuangan parti. Kepentingan parti adalah lebih diutamakan daripada kepentingan peribadi mana-mana satu pemimpin. Saya bagi contoh, pengasas UMNO, Datuk Allahyarham Datuk Ong Jaafar. Beliau terpaksa meninggalkan UMNO kerana ingin menubuhkan parti politik pelbagai kaum. Bayangkan, Datuk Ong Jaafar, UMNO tak setuju dengan dia, dia tinggalkan UMNO. Jika di Pakatan Rakyat, kita dah buat keputusan untuk bersama dengan semangat berat sama dipikul, ringan sama dijinjin. Yang tidak setuju, tinggalkan saja. Biarkan Pakatan Rakyat teruskan perjuangan kita. Barulah adil kepada parti. Demi membina amanah dan kepercayaan antara satu sama lain, adalah juga penting ketiga-tiga parti mencari formula untuk kongsi kuasa, khususnya di negeri yang ditadbirkan oleh Pakatan Rakyat. Saya bagi contoh, katakan seharusnya Kerajaan Negeri Kelantan mencalonkan ahli DAP menjadi senator ataupun ahli Dewan Negeri yang mewakili Kelantan. Ini cadangan yang baik Dan Pulau Pinang pula sebagai satu pemuafakatan bersama, cadangkan pemimpin PAS menjadi ahli Dewan Negara mewakili Pulau Pinang. Kelantan bagi DAP, Pulau Pinang bagi PAS. Inilah semangat bersama Pakatan Rakyat. Ini akan menghantar sekurang-kurangnya dua mesej penting kepada pengundi-pengundi. Pakatan Rakyat adalah untuk semua kaum. Dan kerjasama kita adalah berdasarkan kepada prinsip yang adil dan saksama. Berbeza dengan Barisan Nasional, di mana UMNO adalah tuan dan lain-lainnya menjadi hamba abdi. Saya percaya, saudara-saudari, kelima-lima cadangan tersebut adalah ikhlas dan akan mendatangkan manfaat kepada semua pihak jika dipersetujui dan diamalkan oleh pucuk pimpinan parti nanti. Saudara-saudari, Pakatan Rakyat adalah harapan baru. Pakatan Rakyat bagaikan sinaran matahari pada waktu embun pagi. Pakatan Rakyat bagaikan payung pelindung kepada semua rakyat pada waktu susah maupun senang. Dan di atas bahu kita, semualah kita perlu menjana harapan baru dan aspirasi baru. Atas bahu kita semua, kita perlu kembali dan fokus semula kepada agenda bersama Pakatan Rakyat.